Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna. Bab ad-da'awat wa at-ta'awudz. Kita sebenarnya baru dia sudah baca dah sebelum pada tu. Tak ada bincang lagi. Jadi hak sana tu sambungannya lah. Hak berhenti baru ni setakat babud da'awat wa ta'awudz, bab doa-doa dan perlindungan. Yang memohon perlindungan. Hadisnya tak perlu baca dah, muka baca dah. Kita terjemah sajalah. Iaitu Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak berapa bunyi. Tak berapa terang. Kau kurang. Sebab bunyi kau boleh dah ke tidak? Belakang bunyi. Bunyi. Belakang bunyi. Riwayat daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Aisyah, tu baru dah kan. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, selalu berdoa, sering berdoa, bihaula'id da'awat, dengan doa-doa ini. Jadi apa ni, kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil ini madhi istimrari. Madhi istimrari. Madhi istimrari ini satu fi'il mudhari', ada yad'u macam sini, yad'u. Sebelum daripada dia tu ada kana. Itu madhi istimrari lah. Dari segi terjemahannya, kita terjemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dahulu, semasa dia ada dahulu. Cerita masa lalu, tapi masa lalu tu selalu dilakukannya. Selalu berdoa dengan doa-doa ini. Apa dia? Allahumma inni, Allahumma fa inni, dilafaz dia. Allahumma fa inni a'udzu bika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa fitnatil qabr wa 'adzabil qabr wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqri wa a'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighsil khataayaya بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام بهذا الإسناد. Itu apa ni hadisnya. Imam Muslim bagi satu lagi sanad, saluran riwayatnya yang mana sampai kepada Hisham tu juga. Tapi berbezalah bawah tu. Bila sampai ke Hisham, di atas tu serupa. Gapo dia Nabi berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu. Itulah yang dikatakan ta'awudz, mohon perlindungan. Bila ada perkataan a'udzu dan seumpamanya, itu maksud perlindungan. Aku mohon perlindungan denganmu daripada azab neraka, azab kubur, fitnah kubur dan azab kubur. Jadi daripada hadis-hadis ini kita dapat faham bahawa
fitnah, ujian, neraka. Azab neraka tu memang ada. Memang ada. Kalau dalam Quran banyaklah. Dalam hadis pun banyak juga. Mana benda ni antara benda yang kena percaya, termasuk dalam akidah. Azab neraka begitu juga. Fitnah kubur, azab kubur, dua perkara yang berbeza. Fitnah neraka, azab neraka, dua perkara yang berbeza. Fitnah kubur dan azab kubur, ini pun ada juga. Kalau ada orang kata tak ada azab kubur, itu lari daripada landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lari bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis yang banyak sekali cerita ni. Fitnah di dalam kubur macam mana? Ujian dalam kubur, soalan mungkar nakir. Situ satu ujian tu. Soalan bukan mungkar nakir saja. Kadang-kadang dia mari, seperti dalam hadis-hadis banyak kita jumpa, dia tanya, macam ada sesuatu yang ditunjukkan kepada orang dalam kubur tu. Sama ada kita kata, kalau kita fikir zaman ni, tengok gambar kau, tengok TV macam TV kau ditayang tu. Ni siapa? Dia tanya. Dia tanya, ni siapa? Kenal siapa? Jadi kalau orang mukmin, dia kata dia boleh jawab lah, inilah Rasulullah. Padahal kita tak biasa terkelih, tak biasa tengok. Orang kemudian lah, hak sekali dengan Nabi SAW tu, senang lah, dia biasa tengok dah. Tapi kita boleh kenal. Itu antara yang pelik. Boleh kenal. Dia kata ini Rasulullah, aku duduk percaya ke dia lah selama. Begitu. Kalau orang yang munafik, adalah hadis sebut, ataupun orang yang ragu, dia duduk gitulah, tak boleh nak jawab. Dengar-dengar orang kata dia ni, dia kata gitu. Dengar khabar, dengar orang duduk kata dia ni Muhammad, tapi tak tahulah. Gitu keadaannya. Ada juga. Itu semua termasuk dalam fitnah, ujian di dalam kubur. Azab kubur pula suku. Azab kubur pula suku. Azab kubur ni gitu itulah dikatakan azab. Fitnah neraka serupa juga. Azab neraka tu, fitnah tu mana dikatakan kepada orang-orang yang memuja dia tu, inikah orang yang kamu puja? Di situ macam buat nganyi gitu. Seksa juga jiwa kalau buat nganyi. Jadi orang duduk angkat dia tu ketua, lagu ni ketua, ni kah? Pakat duduk kata begitu, demo kau ketua. Sedangkan gini tunjuk dah, seksa. Itu ujian. Gitu. Bukan azab tu sendiri, tapi dalam bentuk-bentuk gitu. Dalam bentuk-bentuk gitu. Dan daripada keburukan fitnah kekayaan, minta berlindung juga. Kalau kaya, dia ada dua. Kaya boleh jadi molek, boleh jadi tak molek. Hak kita minta berlindung ni, hak kaya, keburukan fitnah kekayaan. Jadi boleh jadi fitnah juga kekayaan itu. Jadi kalau kaya jadi fitnah, jadi ke fitnah, jadi ke ujian kepada kita, jadi ke masalah. Saya kena soal jawab banyak. Dalam hidup dia pun saya sedar, tak ada guna. Itu minta berlindung. Kan kita tengok berapa ramai orang kaya, orang senang gelisah. Dia tengok anak dia duduk berebut tu pun saya sedar. Satu ujian dah, tua dah dia, nak mati tak lama. Kadang-kadang dia kata, bila dah nak mampu orang tua ni? Dia maksudnya dia sendirilah. Siapa begitu? Kekayaan itu semua ujian dah tu, daripada keburukan kekayaan. Kalau kaya ni, kalau tak ada masalah, tak ada keburukan, kebaikan dia ada juga kebaikan. Memang untunglah seseorang tu, untunglah betul. Wa min syarri fitnatil faqri. Jangan kita kata bila berlindung daripada kekayaan tu, mana tak molek dah kaya.
jadi molek sesat? Tak. Daripada keburukan, fitnah, kepapaan, kemiskinan pun minta berlindung juga. Ni pun masalah juga. Jadi kalau sesat ni kadang-kadang boleh jadi curi, boleh jadi menipu, boleh jadi macam-macam kalau sesat. Bahkan boleh jadi seseorang tu terseret, orang kata, terbawa kekufuran, kepada kekufuran. Kadal faqru an yakuna kufra. Maknanya kepapaan tu boleh dekat sangat dengan kekufuran. Tak kena raya sikit boleh jadi kafir. Berapa ramai sekarang ni kita tengok di negara-negara Islam hak sesat. Dalam sesat jahil pula. Dan sesat tak boleh nak ngaji, tak boleh nak apa, jahil. Orang mak marilah tabur duit, tabur kemudahan itu, kemudahan ini, tawarkan macam-macam kesenangan, bagi piti, bagi nak ngaji, nak apa boleh. Jadi tukar agama kan berapa ramai. Kisah sebab tu sesat ni bala juga. Sebab itulah Nabi SAW berlindung juga daripada kepapaan yang buruk. Mana bukan semua orang miskin, orang sesat tu jadi tak boleh. Dah hak buruk, kesan-kesan buruk dia. Ada juga orang semakin sesat dia semakin insaf. Molek baru dia, kalau kaya dia jadi lagu lain, lupa daratan kata. Sesat tu dia terkawal, nak pergi situ tak boleh, nak pergi sini tak boleh. Di semua peringkat, Kalau hak masa ngaji, kita kata budak-budak ngaji kaya senang boleh pergi sana boleh sini, joli. Sebab dia tidak suka. Hak tina-tina misalnya, kita kata hak jenis tu jugalah suka, pakai nak. Kalau sesak tak ada semua. Dia nak pergi tempat tu tak boleh, nak pergi tempat ni tak boleh. Ada baiknya, ada kalanya. Tapi kita ialah manusia kan. Dia tak berasa tu, dia duduk gelisah lah. Kadang kesesakan dia tak tengok dari sudut mungkin jadi gini. Sebab orang lain berapa ramai jadi, apa kita tak boleh. Berapa ramai kan orang lupa daratan, tak khabar ke diri, hanyut dalam keseronokan hidup. Berapa ramai. Kita serupa juga dengan dia. Apa bezanya? Tidak ada lebih kita daripada dia. Tidak ada lebih kuat lah maksudnya dari segi agama ke apa. Jadi kita boleh jadi. Dari satu segi molek baik. Tidak semesti kata kefakiran ataupun kepapaan itu tak molek semata-mata. Sebab itu dia minta berlindung daripada keburukan. Ujian kefakiran. Ada juga kefakiran itu menjadi ujian kepada kita, tapi ujian itu membawa kebaikan. Memanglah teruji, susah, tapi membawa kebaikan. Hak tak sebenarnya membawa kepada keburukan. Kesan buruk dia. Kalau kesan baik tak apa. Kita tak tahulah. Sebab tu sebenarnya berlindunglah. Berlindung. Kadang-kadang dia tak sebut gini, dia sebut berlindung daripada kekufuran semata-mata, daripada kepapaan, kemiskinan, daripada kekayaan. Dia tak nak sebut keburukan. Di sini jelas menunjukkan hak tak moleknya kesan buruk tiap satu. Kekayaan dan kemiskinan, kesan buruk dia, hak tak molek dia. Bukan semata-mata kekayaan tu, bukan semata-mata kepapaan itu, miskin tu. Dia ada lebih jelas lah mana hadis ni berbanding dengan setengah-setengah hadis yang lain yang disebut secara umum gitu. Aku berlindung denganmu daripada keburukan fitnah Masih Ad-Dajjal. Ada juga ujian itu bila mari Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Apa dikatakan Masih? Masih ni sebab dia hebat. Satu, makna dia Masih, makna orang yang mengembara rata dunia. Dia boleh pergi dalam masa sebentar. Orang zaman dulu payah nak faham tu. Macam mana boleh raung dunia 2-3 kali sehari kita kata. Dia boleh. Tapi kalau orang zaman ni tak pelik. Tak pelik. Orang biasa boleh, tidak nanti Dajjal. Nak pergi ke hujung dunia, dia mari ke hujung dunia ni pula tidak jadi masalah. Jadi mudah faham lah. Sebab Dajjal tu bukan mari zaman dulu, akan datang. Lan ni tak mari lagi. Lan ni tak mari. Lan dia bukan main canggih lah kita. Boleh pergi dalam masa yang sebentar. Jadi tak ada muskil lah.
Jadi ujian Masih Dajjal bila dia mari itu kepada setengah orang memang jadi buruk, kesan buruk. Kepada setengah orang tidak jadi kesan buruk. Sebab itu dia minta berlindung daripada keburukan fitnah. Ada dalam setengah-setengah hadis dia berlindung daripada Masih Dajjal sahaja. Mana seseolahnya tak molek berlaku. Tak. Bahkan di situlah kalau orang yang iman dia kuat terserlah kehebatan, kelebihan dia bila mari Dajjal. Sebab dia boleh lawan. Boleh tengok lah. Boleh tengok hidup-hidup macam mana orang lawan Dajjal. Orang setara mana. Boleh tengok. Situ jadi kelebihan pula. Tak ada terjejah dia. Jadi fitnah hak tak molek tu, kita je tak tahu kita setara mana. Boleh jadi kita kuat hari ni, masa tu tak kuat, yang lemah. Boleh jadi. Sebab tu minta berlindung. Kalau hak tak kuat tu memanglah terdedah benar lah dia. Kalau hak kuat apa kita tak tahu lagi. Dengan sebab itu perlu sangat berlindung dengan Masih Dajjal. Sementara jadi Masih tadi hak kata orang dunia tu sah. Yang keduanya dia ni bisa tu sebab dua kan nama Masih, Al-Masih ibn Maryam, Nabi Isa, Masih Dajjal. Dia dua ni disupo sebut gelaran dia tu. Dari segi sama-sama hebat. Dan dia berlawan dua tu lah, sama-sama hebat. Dan kalah lah kira-kiranya Dajjal itu. Jadi Masih tu Nabi Isa hebat dia lagu mana? Sapu kan kalau orang sakit. Sapu. Sapu siap lalu ikut sakit gapo pun. Dajjal dia pun lagu tu juga. Bisa nak gap, nak siap sakit. Susah hati sangat, mak mati, ayah mati, boleh lah, boleh makan nasi kan dia. Sekarang ni kalau awak tu tak bisa. Tiba-tiba mari mak ayah kita suka cepat dulu. Kalau mak ayah ketika sakit tu tak sedap juga. Mungkin dia tak boleh makan. Gua tu tak boleh makan, gua ni sakit. Ni segar mereka pula jadi boleh makan, boleh nak makan gapo sedap, kita nak jamu dia kan. Gitulah keadaannya. Siapa orang jadi tergoda, terpesona, terpedaya dengan dia. Siapa dia mengaku Tuhan, pun orang percaya. Sebelum tu Tuhan awak mari dah. Dalam hadis sebut sebelum hak Masih hak sebenar dia mari dah. Beberapa Dajjal dalam hadis ada sebut 30 Dajjal. Ada sebut dah. Tapi hak lain-lain tu semua dia mengaku Nabi lah. Hak ni Dajjal besar dia mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan apa orang boleh terima. Jadi berapa dia mari semua celah-celah nak ayat. Setara tu pun dia berebah dah. Terguling, tergolek. Belum hak besar lagi tu. Belum hak besar lagi. Kita tak kenal dah. Kalau orang mari alik serban, alik jubah kita terpedaya dah. kita tak tahu. Kita kata inilah ulama sebenarnya, inilah pejuang Islam yang sebenarnya, inilah negara Islam yang sebenarnya. Sebenarnya lekok kena. Sebab apa? Tu baru sikit baru tu. Dia baru dakwa jadi Nabi baru. Dakwa jadi Nabi. Syah Waliullah kata tidak mesti jadi dakwa jadi Nabi. Kalau dia dakwa dia tidak dakwa Nabi. Boleh jadi dia kata iman ke, macam orang Syiah kata kan iman, tapi sifat-sifat dia tu serupa Nabi. Serupa juga kata dia. Serupa juga. Bermakna merampas sifat-sifat kenabian. Serupa dakwa jadi Nabi. Jadi tidak semesti kata aku Nabi, tak mesti gitu. Syah Waliullah sudah sebut dah, takut-takut orang kata ni dia tidak mengaku jadi Nabi. Masalahnya Syiah sekarang ni dia kata iman tu maksum. Maksum tu supaya Nabi lah. Dah maksum, dapat wahyu. Iman tu kata dilantik oleh Allah supaya lantik Nabi. Iman tu kata wajib ditaati. Banyaklah sifat-sifat dia sebut betul-betul serupa Nabi. Bahkan kadang-kadangnya sebut tu lebih pada Nabi. Lepas tu dah iman 12 habis dah. Kita duduk ikutlah ni apa? Naik iman pula. Satu teori baru. Naik iman pula. Jadi termasuklah Khomeini ke apa tu naik iman. Naik iman dia kata serupa iman tu juga. Jauh perginya. Mana kalau serupa iman tu kan, pada sifat-sifat tadi ada. Secara tidak langsung bermakna mendakwa Nabi lah. Gitu. Itu Syah Waliullah sebut tu.
mendakwa jadi Nabi lah secara tidak langsung, walaupun dia tidak kata Nabi. Nak iman, kau iman bukan ada sifat-sifat Nabi tu segala-galanya ada pada dia, ya ada lah tu. Kan keliru sama mana orang, keliru sama mana. Setengah-setengah tu apabila ayah dia kena sembelih, barulah dia khabar tak betul. Setengah-setengah tu baru negeri dia kena rapah kat orang, barulah dia khabar. Ini kerja Dajjal. Kalau tidak tak khabar. Kalau pakai kitab saja, hadis ni tak tahu mana, tak apa nak dengar, tak apa nak dengar. Kalau banyak tak tahu mana. Kadang-kadang manusia fitnah lah tu. Itulah ujian. Terkena dah kita, tak lulus. Belum lagi mari hak besar tu. Belum lagi hak besar tu minta berlindung. Maknanya benda ni bahaya. Gapo dia kat kerja dia, ya. Dajjal ni maksud asal dia, penipuan dia tu hal licin, tak boleh nak kesan. Dajjal maknanya orang yang bersifat lagu tu lebih lah, ada sifat tu pada dia, sangat lebih, sangat licik. Orang kata licin penipuan dia tu. Itu Dajjal, sirah mubalaghah. Mana sifat tu sangat banyak ada pada dia. Seperti akil makan, akal, kuat makan, kuat makan, bahi makan. Ni Dajjal, akal sama. Jadi penipuan dia hak besarnya dalam masalah ke ni? Masalah agama lah, akidah. Dia tidak menipu PT, dia tidak menipu PT. Orang hak apa dia panggil skin cepat kaya, kau gapo-gapo tu menipu besar juga tu kan. Tak lagi tu hak tu. Dari segi bahasa ya Dajjal juga, dari segi bahasa, tapi dari segi syarak, dari segi hadis gaponya bukan hak tu. Maksud ni sampai agama kita tu terpesong, akidah kita terpesong. Itu maksud Dajjal. Jadi minta berlindung hak tu lah. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku, yang ni dosa-dosaku. Nabi SAW ajar gini bukan makna dia ada dosa. Dia sebut kesilapanku. Dia sebut kesilapan, khataya, kesalahan yang sebenarnya tidak disengaja. Kalau kita ambil makna kesalahan di sini, kesalahan yang sebenarnya tidak disengaja, tetapi dia berasa salah. Orang yang tinggi, orang yang lebih ni kadang-kadang benda tak salah pun, tapi kalau adalah sudut-sudut tak kena tu, dia berasa dia salah. Itu sekadar tu ya kalau ada Nabi ni. Seperti contoh yang kita sudah buat dah dahulu kan, iaitu Nabi SAW nak dakwah buat ketua kafir Quraisy ni. Ini dakwah. Jadi mari Abdullah ibnu Ummi Maktum, Nabi SAW membelakangkan dia lah, muka dia Islam dah. Nabi SAW nya fikir, hak ni mari ni, kalau hak ni masuk Islam ni, beberapa orang ni, berapa ramai ahli belakang dia akan masuk Islam. Dia fikir hak tu masa pun sempit, nak dapat peluang bukan senang. Dia nak kacau tu. Allah SWT tegur dia, nak oyak janganlah gitu. Jangan kita tinggalkan pengikut kita asal utama ke hak lain, walaupun maksud boleh. Kan nak kira apa salahnya? Tidak salah tu. Tapi Tuhan tegur atas benda-benda lagu tu dia tegur. Tuhan tegur. Nak rayaknya Nabi SAW tu terpelihara lah benda-benda kecil. Itulah yang dikatakan kesalahan-kesalahan tu. Kalau ada sehingga hak ni jadi rasa kecil hati, mungkin sikit, tidaklah disengaja kan, nak suruh dia tu jadi berasa hati, tak sengaja, dan dengan maksud molek, maksud untuk agama juga, tapi rupanya telah ada sikit. Situ Tuhan tegur selalu, dia tidak elak sebagai pengajaran kepada kita orang lain ni. Kemudian kalau Rasulullah, mana satu untuk nak cerita Rasulullah tu terjamin Tuhan jaga dia. Kalau dia salah, tegur lagi. Yang kedua, sebagai pengajaran kepada kita. Kadang-kadang kita berasa benda tu tidak salah, sebenarnya salah. Kecil hati orang, kecil hati pun kena jaga juga. Itu benda-benda gitu. Kalau kita kata ni dengan makna kesalahan setara tu lah. Kalau Nabi ni, Nabi-Nabi ni, kalau kepada kita memang salah sungguh lah. Satu. Yang kedua, kalau kita pakai khataya ini, mana kesalahan dengan makna dosa, itu tak boleh. Nabi tidak berdosa. Jadi dia doa lagu ni sebagai mengajar kepada orang lain.
Jadi orang lain doa gini lah, pakai hak ni lah, supaya hak dia sebut tu sebagai mengajak kepada orang lain, mengajak orang lain. Supaya seorang tu guru mengajar, kalau nak cerah lah ke mana, katalah aku cerahmu. Bukan dia cerah sungguh, dia ajar aja. Bukan dia cerah bini dia, tak ada kena mengena. Dia nak rakyat kau kawan tu, kau duduk depan tu. Lagu mana kalau nak cerah? Nak kata lagu mana? Kata lagu ni lah, aku cerahmu. Dia cerah kau, dia tak ada kena mengena. Dia nak ajar orang. Dia nak ajar orang. Supaya juga di sini. Jadi basuh dengan air salji, air batu, basuh tu, maknanya biar betul-betul suci lah. Dan bersihkan hatiku, sucikan hatiku daripada kesalahan-kesalahan, daripada kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan yang ada tu berpunca daripada hati. Mana kalau hati itu betul, molek, adalah salah. Seperti mana engkau sucikan, bersihkan kain putih daripada kekotoran. Biar suci sungguh lah, nampak sungguh. Kalau kain tu hitam kau ataupun warna-warni, tak apa nampak mungkin. Tepat hak hitam, sebenarnya ada lagi, kita tak nampak. Ini dia sebut kain putih. Mana kain putih ni kalau bersih nampak sungguh, tak ada nampak sikit abuk pun. Apa nama ni, hak cemar tu, kesan-kesan cemar tu tak ada nampak sikit abuk pun. Jadi biar putih sungguh. Bukan bermakna kalau belah dada kita ni jatuh kita ke hati kita jadi putih. Tidak. Jadi hak sebut dalam hadis ni tidak ada gitu makna bersuci, bersih. Itu perbandingan saja. Dalam hadis yang lain disebut hati, disebut hati. Di sini tak ada sebut. Jauhkan aku dengan kesalahan-kesalahanku seperti mana engkau jauhkan masyrik dan maghrib, timur dan barat. Biar jauh. Kalau ada telah buat ada kesalahan pun, semula tak salah, biar sejauh itulah jadi. Ataupun kita tak ada buat lagi, benda tu benda salah lah yang mungkin kita buat, biar jauh. Sehingga kita tidak dapat, kalau kita holor tangan pun tak sapa, kita hunggah pun tak sapa, biar jauh gitu. Sebab kalau terdedah kepada kesalahan, kepada dosa ni, teruji sungguhlah. Sebab benda tu menarik, benda tu menarik. Kita pula ada nafsu, ada kelemahan, ada musuh yang akan dorong kita, alak kita buat benda-benda lagu tu. Sama ada dengan menggunakan sifat marah kita ke, sifat marah backing kita ke, jadilah benda tak boleh. Sama ada dengan menggunakan sifat lembut kita ke, boleh jadi rebah belakang, kalah belakang. Biar jauh semua, biar jauh, sejauh itulah. Biar tak nampak gitu. Sebab apa? Kalau nak kira kita, setakat mana kita nak jaga? Takkan kita tak situbik rumah, takkan kita tak sinego. Misalnya kita kata tak buat kerja, kerja tu satu kewajipan pula, untuk nafkah, untuk sara diri dan sebagainya. Nafkah, menanggung keluarga, anak bini, ibu bapa misalnya. Itu satu kewajipan. Pas kita nak dapat PT tu, kita kena pergi luar. Pergi luarnya jumpa dengan orang lah. Setakat mana kita mampu. Sebab itulah, selain daripada hak dia ni, Nabi SAW selalu juga berdoa. Dia kata mana jangan biarkan aku kepada diriku sekelip mata. Jangan. Kalau biar kita sekelip mata pun boleh jadi hak sekelip mata tu, ketika kita lemah, kita kena. Mana sekelip mata pun jangan. Kalau orang perang tak boleh kelik lah. Kalau orang gocoh kau apa, kelik saja dah kena dah. Maknanya sekelip mata. Kalau panjang lagi, lama lagi mana terdedah benar lah kita. Jadi apa? La tada'ni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau biarkan diriku kepada diriku sendiri, kepada aku sendiri. Jangan. Mula kawal. Kita sebenarnya tak mampu nak kawal. Ada masa letih, ada masa tidur, ada masa lemah, ada masa bermasalah, ada ketika tu. Jadi Nabi SAW minta doa, jangan. Ni semua dia nak ajar kita lah. Dia nak ajar kita. Dia tu padahal sudah maksud dah. Nak ajar kita. Ya Allah,
aku berlindung denganmu daripada kemalasan. Sifat malas. Dan malas susah lalu. Besar hak tu. Nampak macam gitu. Kalau seorang pelajar malas, supnya gagal. Cerdik setara mana pun, dia akan dapat kurang lah ke mana-mana daripada hak sepatutnya. Cerdik suku, malas dengan sebab ada malas tu ada juga kesan dia. Jadi sifat ni besar, memberi makna dalam kehidupan kita. Malas. Kalau orang Merdeka sama juga, orang buat lain malas. Ada tanah pun malas nak usaha. Orang lain mari kaya-kaya senang buat kerja tempat kita, buat kelik harta rumah dia, harta ke keluarga dia. Dia ada tanah sekeping, dia buat juga, tak berhenti, tak ada kosong. Dia sewa pada. Tapi dia boleh buat harta. Kita kosong saja. Contoh contoh apa? Malas. Takut orang kata. Jadi takut orang kata. Hak sepatutnya kita tak takut orang kata, kita takut. Hak tak sepatutnya kita kata, takut. Buat jamu makan orang mati tu, kita takut orang kata. Hak tu sepatutnya kita tak secara lah, ikut dia nak kata apa. Hak ni pula kita kata takut orang kata juga. Sepatutnya kita tak secara, takut orang kata. Tapi gitu keadaannya. Gitu. Jadi malah punya pasal kita tidak dapat keuntungan. Wal haram, tua. Maksud bukan tua biasa, tua geda kata. Tua nyanyuk sini ni maksudnya. Tua nyanyuk, jadi siapa nyanyuk. Wal ma'tham, dosa. Kita berlindung daripada dosa. Wal maghram, hutang. Hutang benda besar juga. Benda besar juga. Jadi hutang, jadi pelawak, jadi gitu gini. Jadi Imam Nawawi ada syarah hadis ni. Dia kata sebabnya Nabi SAW minta berlindung daripada fitnah kekayaan dan fitnah kefakiran ialah kerana kedua-duanya merupakan keadaan, sifat yang ditakuti, timbul fitnah di situ dengan sebab marah, dengan sebab marah, dengan sebab tidak sabar, dengan sebab kita boleh terjerumus ke dalam perkara yang haram atau syubhah kerana keperluan. Kalau sesak boleh jadi nak marah. Orang marah tu dia jadi balas dengan Tuhan. Ada siapa ke mereka tu, dia tidak tahu dia marah lagu tu, dia kena mengucap semula ada tu. Siapa gitu, apa sesak, tak sabar. Ni ujian belakang ni, terjerumus dalam perkara yang haram. Ayalah belakang syubhah kerana keperluan, dan ditakuti dalam kekayaan pula. Apa kaya tu minta berlindung minal ashar wal batar wal bukhl bi huquqil mal au infaqihi fi israf wa fi batil dan sebagainya, wa fi mafakhir. Ini dia sebut jadi agah. Bila kaya jadi agah, sombong, meta, dan bakhil, kedekut. Pasal apa? Nak jadi banyak lagi ni kena sipar lah. Kalau tidak naik. Kalau dia main derma situ, derma sini, wik orang tu, wik orang ni, mana nak bertambah? Duduk 1,000 semacam, tak akan jadi naik 2,000 lah. Dia kena kedekut. Kadang-kadang kedekut tu sampai ke peringkat hak wajib atas dia pun dia tidak keluar. Ni ujian lah. Ujian. Ataupun bila piti banyak kaya, dia belanja dengan boros pula. Boleh jadi boros pula, belanja bazir-bazir pula. Ada dalam pinggan tu belana lagi. Buat dah lauk banyak lagi. Orang nak makan, hak tu jujur kita pun tak boleh. Hak dalam negeri kita juga. Tak usah kira lah hak dalam negeri orang tu. Duduk kepoh akar kayu tu, duduk perang, duduk berlawan dengan musuh, duduk kepoh akar kayu nak dapat air. Duduk renang dan rebus tu kulit binatang nak merasa daging, tak boleh. Susahnya.
Kita daging ayam tu banyak lagi. Dalam pinggan tahu. Jadi bazi, jadi borok. Benda-benda tak ada faedah mana. Tak ada faedah lah. Tak ada faedah. Duduk beli, habis, piti, situ. Tu kalau senang. Orang lain pakai hak setara ni, kita pakai hak lebih. Jadi piti habis situ. Sepatutnya piti tu kalau boleh ke orang lain sikit, berapa banyak dia boleh buat. Tak terfikir kita. Tu ujian tu. Yalah tu. Tu takut tu, yang berlindung tu. Wa fi batil, dan dalam perkara batil, benda hak tak boleh, hak mengaruh, hak tak betul. Kadang-kadang kita ni slow, lambat, lesu je kalau Allah ke hak molek, Allah hak atas kebenaran. Tapi kalau atas kebatilan, cuba kita tengok orang-orang ajaran sesat kan, bukan main dia belanja. Bukan main dia belanja, mewah kan. Dia sanggup tu. Pokok dia tu adalah kalau atas kebatilan, ataupun hak tak sampai ke peringkat bawah lagi pun sama juga. Habis pitih situ. Au fi mafakhir, ataupun kadang benda-benda nak kebanggaan, nak nyoho kat orang. Jadi orang kata, tak ada orang lain pakai benda lagu tu, dia seorang dalam Kelantan misalnya kita kata. Dia seorang kalau boleh tengok hak lagu tu, kereta kau ikutlah gapo kau. Dia jadi gitu. Tak ada dah. Sebab kalau makan 3 pinggan siapa pun paling tinggi, lepas tu mutah jadinya. Kita tinggi. Jadi nak gapo piti banyak. Macam-macam lah buat. Hias situ, hias sini, beli bunga tu, beli macam-macam. Itu memang sifat manusia, suka benda-benda lagu tu. Tapi kadang-kadang dia jadi telajak. Kesukaan benda lagu tu, kalau tidak telajak tak apa. Bukan makna kita tak boleh nak seronok, nak kesukaan, nak berhibur dengan benda-benda. Tak. Ni jadi israf, terlebih, telajak. Wa ammal kasal, malah, dia kata kerja malah, iaitu tidak terdorong jiwa ke arah kebaikan. Kalau Allah kebaikan tu kat lesu, letih, tak cekak, ngatuk, tu tak siap. Lepas tu kurang minat lah kalau benda molek ni. Kalau benda molek tidak semesti hari ni, kemudian hari. Kalau kita ambil, kita kata contoh pelajar tadi, rajin itulah yang akan membuahkan hasil kejayaan dia, masa depan dia akan datang. Rajinlah. Tak jadi gitu, alah kemolek tu tidak jadi lemah, tak nampak alah gitu. Walaupun boleh kalau nak buat, orang lain tu boleh buat, tapi kita tidak terbuat. Jadi benda ni pun jangan rapat gitu-gitu pun kena berdoa ni. Tak gerak kita. Tak gerak. Kalau kita fikir, kadang-kadang lemah juga. Apa-apanya dia tu jadi rajin. Apa dia rajin, kita malah. Kalau nak kira sama kaya atau sama sesat, apa dia ngaji tempat yang sama, tu guru sama, apa kita malah. Hak tu rajin, atau anak kita malah, anak orang tu rajin, apa nak kira support. Bapa kita tak boleh buat, bapa anak kita tak boleh buat, bahkan kadang-kadang anak orang yang lebih hebat lagi tak boleh buat. Ni menunjukkan lemah kita, terhad sangat kemampuan kita, perlu kepada pertolongan Allah. Jadi sehingga ni satu penyakit ni, penyakit jiwa dia juga, yang perlu minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kalau Nabi SAW berlindung juga, kiranya benda tu berat lah tu, tak molek benar lah tu, akibat dia tu. Wa ammal ajzu, berlindung daripada kelemahan. Di sini tak ada kan? Tak apalah, tak ada tu biar. Ada juga ulama yang mengatakan minta berlindung tu berlindung daripada kefakiran, kepapaan tu, kepapaan jiwa, bukan sesak harta, sesak jiwa. Sesak jiwa. Ada juga orang kata lagu tu. Jadi ini pendapat Khattabi. Antara yang berkata begitu ialah Khattabi.
Qadhi Iyad pula kata sebab berlindung daripada kefakiran harta, bukan kefakiran jiwa, ada harta. Sebab apa? Takut tidak tertanggung. Jadi sesak, jadi tidak tertanggung, jadi tidak redha pula dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan waktu rukun iman, jadi tergugak dengan sebab satu perkara. Jadi kita tidak redha dengan takdir, kita jadi tak sabar. Itulah antaranya. Jadi kalau kata fakir jiwa ataupun sesak jiwa, Nabi SAW dalam hadis yang lain dia ada sebut dia ada sebut apa ni, innamal ghina ghinan nafs. Ghinan nafs, kaya sebenar ialah kaya jiwa. Mana kalau kaya harta, tidak kaya sebenar, tidak kaya sebenar. Supaya juga kalau sesak harta, tidak sesak sebenar lagi, tak serusi lah. Mana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran dia itu bukan sesak sebenar. Hak sesak sebenarnya sesak jiwa. Sesak jiwa. Lagu mana sesak jiwa? Amal laku kan sesak lah. Ya, kita duduk nampak orang dekat je, bila tak ada PT kita tak boleh nak waktu, tak boleh nak waktu ni. Kita tak boleh nampak. Bila amal laku kan, esok kita tak ada PT, sesak. Tak boleh terhad kita. Itu makna sesak jiwa juga. Sesak jiwa, tidak sabar. Tak ada sifat-sifat yang molek tu, sikit ada. Sifat-sifat yang baik itu sikit. Sesak jiwa, malah ke apa ada tu, sesak jiwa tu. Orang yang kaya jiwa, dia rajin. Itu contoh yang lain. Dan banyak lagi sifat-sifat yang baik tu kurang ada pada dia. Itu orang panggil sesak jiwa. Bahkan sifat-sifat yang buruk tu, alah kau kalau dia ada amalan pun jadi amalan dia kau kurang, pahala tu ada, waktu banyak. Sifat marah, sifat benci, sifat deki, waktu banyak. Hal lagu ni lah orang panggil sesak jiwa. Sesak jiwa. Dan seterusnya, Nabi SAW berlindung dengan tua. Sifat tua tu apa? Tua tu maksudnya seperti tadi lah, tua nyanyuk. Kalau tua tidak nyanyuk, dia manusia ni kadang-kadang kau tua, kau pakar, kau bisa kan? Kita tengoklah gapo-gapo pun mana-mana jadi bos, jadi ketua tu dia 50 lah kata biasa. Kalau tidak dia bawa apa? Senior, pakar, hak bisa-bisa tu biasanya mata pun tak apa-apa, pala potong. Tua ubat saja, ubat. Dia tak cakap banyak ke? Biasa gitu. Tu tak apa. Tu kalau sampai ke peringkat tu kita tua, tak apa, biasa, boleh lah. Ni hak bisa setara mana pun kalau dia seperingkat lagi, terlepas daripada hak tadi. Sama ada orang biasa ataupun orang biasa pun lemah kan. Manusia ni kurang, dia akan sampailah masa tu. Kalau panjang sangat umur, ada juga orang panjang dia tidak lalas, tidak lupa. Wujud nasib baik lagu tu. Kalau tidaknya suka budak-budak, jadi bahan ketawa budak-budak. Nak suka lucu, muka dia saja berlucu dah. Belum apa-apa lagi. Jadi tidak nanti hak berat, hak teruk pun anak cucu nak suka dah. Nak sebut nama satu orang tu bila habis, jadi tersasu. Tidak boleh sebut nama dengan tepat lain. Tu kalau sifat orang muda, tepat selalu. Ni nak boleh siapa nama dia, hak sebenar tu sebut. Ni bila hak ni. Tengok. Secara tu pun teruk dah, jadi bahan ketawa anak cucu dah. Kalau lebih lagi hak lebih lagi tu kan macam-macam, kita boleh tengok sendiri lah kan lagu mana jadi. Jadi maksud isti'adzah ini ar-raddu ila ardhalil umur, maksudnya iaitu jadi umur panjang sehingga jadi nyanyuk. Apa? Dia kata sebabnya dengan sebab ada nyanyuk, bercelaru akal fikiran.
Terganggu akal fikiran. Dan terganggu juga, tergugat juga hawas anggota. Sepatutnya cepat, dia jadi lambat. Itu dia. Ini sifat-sifat tua. Kalau sepatutnya cepat ingat, muda lambat. Kalau sepatutnya orang muda ingat lama, dia lupa. Lupa itu, lupa ini. Ini sifat-sifat lah. Sifat-sifat tua lah. Dan rupa pun jadi huda. Rupa pun jadi huda. Setara hak comel pun jadi huda. Kalau hak huda dah tak tahu. Jadi lagu mana? Mujurlah duduk sambil ni. Boleh juga, boleh tukar gigi dah. Gigi palsu. Boleh juga. Kalau tidak kat teruk benar apa? Teruk benar. Cuba bayangkan orang sampai duduk lagu mana? Ni nak kan? Kalau cabut gigi. Ada gigi saja pun. Itu dia kata tashwih ba'dil manzar. Lepas tu kalau kira atas nak buat baik, nak tak cekak, sakit orak situ, sakit orak sini, sembahyang pun tidak sempurna dah. Jadi duduk saja. Tak boleh sembahyang boleh berdiri, ada qiyam, ada rukuk, ada sujud boleh. Tak boleh nak buat, tak sempurna. Lepas tu jadi letih, sakit orak gitu gini. Tu dia sebut. Sebab Nabi SAW berlindung dengan hutan. Sebabnya dia kata orang ni biasanya kalau hutan dia akan jadi pelawak. Kecap pelawak lah bila tak boleh bayar. Dia kata lah gini. Jadi kalau ni orang tak nampak pasal hutan dengan bank. Tapi teruk juga jadinya kadang-kadang. Terutama kalau pakai sistem riba tu, kena lelong habis. Kocok loceng. Kocok loceng jabat tanah. Pasal apa lelong? Habis tak ada anak pinak nak duduk mana. Dia pergi sita kedai paku pintu tu. Tak boleh masuk lah, kelis saja. Teruk. Itulah akibat buta kalau tak boleh bayar. Terutamanya kalau pakai sistem riba. Tengoklah mana-mana dalam dunia ni lagu tu lah. Tubik selas pinggan ni, tak tahu nak gimana, duduk tepi jalan. Dah rumah kena lelong habis. Kalau tak bayar sebulan tu naik ganda-ganda. Itulah bala. Tapi dia nak kan, orang terpaksa, orang susah kan, dengan alung pun, kena kerat lingua, kena kerat gapo pun, butas macam butas besar akibatnya. Siapa tak boleh duduk dalam negeri, orang cari nak bunuh, nak sesa tu orang ni anak kita, tak sedih. Kakak masuk hospital, kaki jatuh. Inilah punya pasal. Cuba kalau orang tak ada hutang, tenang, tak ada masalah. Tenang, tak ada masalah. Tapi kita ni hidup, ada kalanya nak berniaga nak gitu gini, memang kena hutang. Situ susah. Situlah susah, cabaran. Nak bijaksana. Kadang-kadang kita rasa kita makan cekok, tahu-tahu boh dah kita. Sakit dah. Kena sakit lembek. Kalau misalnya kita kata sebelah tubuh pada dah. Nak kerja apa dah? Kalau pakai riba tu naik. Dia tak cara dah. Kita jadi gapo tak cara dah. Siapa dia nak bayar? Dah anak-anak pun gantung dengan kita. Sesak tak tahu tak ada gapo lagi. Kita berebut dah. Nak bayar ke mana? Tu jadi lelong sana, lelong sini. Tak ada ke apa satu. Buta punya pasal. Setengah-setengah tu kalau buta secara peribadi, nyaga supah depan muka. Lari semacam. Jadi pelawak. Setengah-setengah tu naik pakatan rumah, dia duduk bawah katil. Macam-macam. Nusuk bawah katil. Bini kata tak ada. Pelawak pakai bini. Kalau kena anak tu dia kata ayah suruh ayah tak ada. Dia kata macam-macam boleh berlaku dah. Jadi aib tak ada erga diri. Buta. Sebab itulah setengah-setengah orang dia tak sibuk buta sangat. Kalau boleh tak usah. Tapi kena ambil kira juga banyak perkara lah kena jaga, kena baiki segala-galanya. Bukan sekarang lah ni, bukan melibatkan seorang. Biar boleh buta tu buta, hak tidak riba, barulah tidak jadi lagu tadi. Bukan tak boleh buta. Kalau tak boleh buta, tak ada lah pula dalam hukum, dalam Quran, dalam hadis
Nabi sendiri pun buta. Ada. Bukan tak buta, buta tu pun dah perlu dalam kehidupan ni ada kalanya. Tapi nak kawal tu biar jadi kita ni selamat, tidak jadi terfitnah dengan sebab hutang tu kak. Ayat. Kadang-kadang dia berdolak dalik, kata dia, dengan piutang dia, berdolak dalik, janji esok, lusa, kau 10 hari lagi, lepas tu tak boleh buih, macam-macam berlaku. Dan mengganggu fikiran, mengganggu jiwa. Boleh jadi dia mati, kata dia, sebelum dapat menunaikan hutang, bayar hutang orang tu. Jadi tanggungan dia, jiwa dia tu mana? Terhutang, dalam keadaan terhutang. Dan dalam hadis ada sebut tak naik amalan dia tu, duduk gantung tengah, duduk tergantung selagi tak lepas je. Jadi ada anak pun nak fikir, kalau ayah kita ada, kita jangan kata dah lepas dah, tak ada, kita tak ada gap dah. Jangan gitu. Kalau kita sayang ke ayah kita, sayang ke mak kita, dia mati dah, hutang dia tu tak ada bayar, tergantung amalan dia tu, tak naik. Mana tu tak pergi, tak boleh sakut. Kena bayar. Itu tanda anak yang taat. Ayah kita tak sesat, tak apalah, jangan kita lepas tangan nak gana. Itulah masa kita nak balas budi dia. Walaupun dia tak ada, tapi dia merasa dalam kubur tu, oh lepas dah. Dia merasa sebab benda sakut tu tak boleh pergi buat gapo pun, sakut tak boleh pergi. Tu dia kata baik. Jadi dengan sebab tu kena beringat pesan. Kalau ada hutang, kau boleh ni catatan ni. Kalau tak ada selesai, kamu selesaikan. Jangan kira awak mudah kita saja. Tak boleh benda lagu ni. Dengan orang kafir pun tak boleh. Jangan kita kata sama Islam, dengan orang kafir pun tak boleh. Hutang kena bayar. Tidak kata dengan orang kafir jadi kita tak kena seksa, kita amalan kita boleh naik, Tuhan terima. Dah serupa orang kafir pun tak boleh. Ini hak manusia, bukan hak orang Islam saja, hak manusia. Adapun Nabi SAW minta berlindung, ni di sini di dalam hadis seterusnya ni, Nabi SAW selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada al-ajzi, kelemahan, wal kasal, kemalasan, wal jubn, sifat pengecut, penakut, wal haram, tua nyanyuk, wal bukhl, dan sifat bakhil, wa a'udzu bika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung juga denganmu daripada azab kubur dan fitnah kehidupan dan kematian. Itu dalam hadis seterusnya. Dalam hadis lagi seperti itu juga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Seterusnya Nabi SAW berlindung dengan beberapa perkara, lalu dia sebutkanlah, termasuklah antaranya kebakhilan. Dan akhir sekali, iaitu riwayat daripada Anas, dia kata Nabi SAW selalu berdoa dengan doa-doa ini, Allahumma inni. Jadi doa Nabi ni hak semulanya kita ambil lafaz je, perkataan dia, berlagu mana bunyi, hafalah hak tu. Kita sampai sekarang bukan seperti orang zaman dulu. Anak pernah jumpa dengan orang tua zaman dulu, buta huruf, merayu dia dengan kita, nak belajar tahiyat, tehah, so dengar ni, dia nak baca, dengar, Allah kerah lidahnya, payahnya, Pak kalau nak bui doa, nak bui lagu mana, tak boleh baca. Pak kalau kita ayat gini, dia nak ingat, salah situ, salah, payah nak ingat. Kita ni, orang kata orang berpendidikan belaka, ngaji belaka, tidak buta huruf, boleh belajar, boleh baca. Ni kalau ada hadis ni, kitab ni boleh tengok, baca, hafal. Berapa tak boleh hafal, muka pendek je, pendek. Lafaz dia tu penting, keberkatan ada situ. Kita boleh nak ayat aku Melayu pun boleh juga. Tuhan tahu, bahasa apa pun dia tahu, tapi keberkatan tu, hak tu.
Sebab Nabi SAW tak boleh pindah tak tu kalau hak dia ajar tu. Kelebihan ada situ. Kelebihan tu ada situ. Jangan kita mana-mana. Kita kata nak makan ni. Sabut-sabut tu kita tak sih. Bulu-bulu apa ni, buah lima kau apa tak sih. Nak ambil jus air dia saja. Hak ada pada hak tu semua tu molek belaka. Molek belaka. Jangan kita kira kita saja, jangan kira gitu. Jadi hak dia ajar tu molek belaka. Aku berlindung, a'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardhalil umri wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Kalau ada lagu lain dalam riwayat lain, tak apa, asal ada pakailah mana-mana, tak apa. Kadang-kadang pakai gini, kadang-kadang pakai gini, asalkan kita ingat maulid hak ni ada dalam hadis, tak apa. Ada juga berbeza-beza, ada juga hak tak ada berbeza. Dia kata jangan kata begitu, gini. Ada juga hak dia tegur. Nanti akan datang kita akan jumpa hak tu. Jadi apa makna ni semua minta berlindung ni? Minta berlindung Nabi SAW daripada al-ajzi, iaitu meninggalkan apa yang wajib dibuat dan menunda-nunda. Ni jadi lemah ni, sifat lemah ni sifat lagu tu lah, iaitu tidak mampu, tak boleh nak buat, bahasa tak kuat, tak ada daya nak buat. Kadang-kadang hak wajib dibuat tu pun tidak terbuat. Misalnya sembahyang, hak wajib, hak tu pun terlepas, tinggal begitu saja. Ni kelemahan yang teruk. Banyak lagi hak kelemahan yang lain. Dia sebut kelemahan dan sifat pengecut, sifat bakhil. Hak ni minta berlindung belaka. Jadi hak ni hak wajib ada, hak sunat pun ada, jadi tak terbuat kadang-kadang dengan sebab ada hak ni. Nak melaksanakan hak Allah tidak terbuat dengan sebab ada kelemahan, ada sifat pengecut, ada sifat ni semua ni bakhil kau. Misalnya kita kata, dia sebut di sini wa izalatil munkar. Dan kalau menakut nak menghapuskan benda munkar lagu mana kalau menakut? Dia kena berani. Kadang-kadang kita tengok ramai orang yang tahu benda ni salah, dia tak berani. Ada tu sifat lemah dan sifat pengecut. Kalau orang alim, dia takut nak orang. Macam mana? Lemah dah tu, nakut dah tu. Jadi hak kena royak lah. Biarlah orang tak suka pun, biarlah orang tak payah lagi, biarlah royak dulu. Orang lain tak royak tak secara. Nak buat ada sifat lagu tu payah juga. Jadi kena berdoa sakal jugalah. Kok ni banyak ni ada. Itulah Imam Nawawi kata nak menghapuskan benda mungkar boleh jadi dia tidak terbuat kalau ada sifat ni. Wal ighlas 'ala al-'usat, dan nak berkerah dengan orang-orang yang derhaka, orang-orang buat tak boleh. Dah kita lemah ni macam-macam lah pun nak suruh kuat tu, macam-macam lah cara. Antara kelemahannya, orang ada senjata, kita tak ada senjata, lemah. Kita nak lawan lagu mana dia? Kalau sama-sama tak ada senjata, dia pandai silap misalnya, kita tak pandai, kita nak tolong orang, nak tolong pun 10 kali rebah kita. Bukan dia lagu tu, orang hak kita tolong, kita lebih teruk lagi jadi kena pukul. Pasal apa? Kita lemah. Kekuatan dia ada pada kepandaian, kemahiran, ilmu dan sebagainya. Dia kena ada hak tu. Kalau tidak tak lari kekuatan. Dia kena ada. Orang panggil unsur-unsur kekuatan. Gapo dia? Dia kena banyak ada tu cukup, barulah jadi kuat, tidak lemah. Kalau ada kurang mana-mana, adalah tu sudut lemah. Kena baiki. Sekurang-kurangnya kita umat Islam ni, orang ni lemah kot ni, tapi dia lebih kuat kot lain. Ni lemah kot ni, dia kuat kot lain. Dia jadi sokong menyokong. Boleh kira juga kalau lagu tu. Kalau atas perkara tu semua lemah, teruk jadinya.
Semua lemah, semua penakut. Kita kata dalam bab alim, alim ni nakut berlaku. Berat lagu tu. Kalau orang alim misalnya, kalau bab penjual, askar nakut berlaku. Loh, lagu mana? Lagu tu nak perang lagu mana menakut? Ada senjata betul jadi. Ada kekuatan, kekuatan senjata, kekuatan pitih ada. Kalau nakut ada. Tak boleh. Jadi sifat berani tu. Berani mencabar, berani mencuba, berani. Ada juga orang tak berani. Lagu ni lah tak apa, siapa mati lagu ni tak apa, tak saya cuba. Takut apa dia? Takut bankrupt kalau menego. Jadi tak saya menego. Takut. Takut lah tu. Sifat tu lah tu yang jadi kita tak boleh maju. Dia kena berani dalam bidang masing-masing lah. Bidang hidup luas kena berani. Sifat berani itu penting. Berani, jangan takut. Nak kata kadang-kadang orang hak tu hak besar-besar tu kalau sebut tu, hak kecil pun ada takut nak raya saya nak kawal. Boleh kau orang lagu tu. Contoh yang mudah, kalau hak kecil jangan kecil pun terlepas saja, kelipah saja kelih. Siapa dia suruh nakut rakyat lah. Ya tak sih, biar tak apa. Gitu. Ya tak sih, tak apa. Kita cari orang lain pula. Gitu baru jadi kerja. Ni kalau tidak kan lepas orang. Penakut lah tu punya pasal. Kan luah daripada askar, daripada orang alim, daripada orang mendengar masuk belakang. Tak boleh sifat tu. Sebab tu Nabi berlindung. Tidak kata untuk satu golongan saja ni, sifat ni tak molek ni. Semua orang yang hidup takut ke mati, takut juga. Tu tak boleh jadi berjual tu. Takut. Hak kena takut kau Tuhan. Takut kau Tuhan bukan bermakna tak jadi kerja buat, tak ada buat kerja. Dah, tidak lagu tu takut kau Tuhan. Tapi kalau takut kau orang lain, punah selalu. Terganggu selalu kita. Takut kepada Allah tak apa. Dia sebut ni. Jadi tak berani. Sebab nak buat semua tu dia kena kuat jiwa. Kuat, bukan lemah. Dengan kekuatan jiwa itulah, yang sederhana itulah ibadat jadi sempurna. Kita boleh tolong orang-orang yang teraniaya. Kita boleh berjihad. Semua tu boleh buat apabila ada tak ada sifat dua tadi, dan ada lawan dia. Tak ada lemah, tak ada takut. Sifat bakhil, dia sebut ni. Dengan selamat seseorang tu selamat daripada sifat bakhil, dia boleh melaksanakan hak-hak hartanya. Boleh. Dan akan terdorong, akan tercetus di dalam jiwanya keinginan untuk berderma, bermurah hati, dan untuk menegakkan akhlak yang mulia. Dan dia tidak jadi tamak. Tidak jadi tamak kalau tidak ada sifat bakhil. Kalau tidak ada sifat bakhil. Kalau ada sifat bakhil, banyak perkara lah jadi terganggu. Jadi boleh dikatakan tak ada faedah lah. Kita kata tak ada faedah lah. Dia kaya pun tak ada faedah. Bukan tak ada faedah kepada orang lain, pada diri dia sendiri pun tak ada faedah. Dah mungkin dia tidak buat kebaikan, tidak buat kebajikan, apa faedahnya untuk dia esok? Sebagai pahala tak dapat lah dia, rugi. Kadang-kadang dia jimat tu, kedekut punya pasal jimat tu, makan hak sedap pun tak sih. Dah kita kata tak ada faedah, tak ada faedah untuk diri sendiri tu. Tak ada faedah untuk diri sendiri. Orang lain hak sesok lagi pun tak ada apa satu makan, puas makan. Dia duduk kedekut. Duduk kedekut. Ini sifat bakhil ni berat. Sifat bakhil. Sebab itulah Nabi SAW berlindung daripada sifat bakhil itu. Imam Nawawi sebut ada banyaklah pengajaran daripada hadis ini. Antaranya di dalam hadis ini ada dalil tentang molek kita berdoa. Sebab Nabi berdoa. Mana molek? Dalil molek Nabi berdoa. Dan molek kita berlindung dengan sifat-sifat yang buruk tadi. Sifat-sifat yang menyebabkan seseorang itu
lemah, tidak maju. Tidak nanti orang Islam, orang kafir pun, kalau dia ada sifat ni, dia akan jadi maju. Ini sifat untuk maju. Sifat untuk maju. Bangsa mana pun, hak tidak Islam pun, kalau dia ada ni, dia akan maju. Orang Islam sepatutnya lebih-lebih lagi lah. Sebab memang ni ajaran dia, ajaran Nabi dia, hak asal lagi, kos penuh lagi. Tapi bila kita tengok dalam dunia ni tidak begitu. Mana banyak benar tak benar lah tu, kita tu banyak benar. Berlindung daripada semua tu dan lain-lain lah, kata dia. Inilah yang diijmakkan oleh ulama. Jangan tidak berdoa, jangan tidak minta perlindungan dengan Allah daripada benda-benda tu. Tetapi ada juga setengah-setengah ahli zahid, kata dia, buat zahid, buat tasawuf, dia kata tinggal doa tu, tak usah berdoa. Hak tu lebih molek, kata dia. Sebab apa? Lebih molek dari sudut mana? Dari sudut kita terima saja, kata dia. Hak Allah SWT takdir, tentukan untuk kita, putuskan untuk kita, kita terima dengan rela hati. Dia kata ada juga satu golongan yang berpendapat begitu. Kalau dia sungguh gitu, tak apa, tak apa. Tapi kita tengok hak lebih moleknya hak Nabi buat lah. Nabi sendiri kan duk, Nabi sendiri duk, gitu. Hak tu lah hak lebih moleknya. Ada juga ulama-ulama yang mengatakan kalau berdoa untuk orang lain, untuk orang-orang Islam itu molek. Tapi kalau berdoa untuk diri sendiri, hak moleknya tak sah, kata dia. Ada juga orang kata begitu. Tidak. Hak lebih moleknya hak Nabi ajar ke mana-mana pun tak sah lah. Nabi ajar untuk diri kita, untuk dia, untuk orang lain, dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Ada juga ramai juga orang kata, dia kata kalau dia berasa perlu berdoa, ada mana sebab untuk berdoa, boleh doa. Kalau tidak, tak payah. Ada juga gitu. Tetapi kebanyakan ulama yang kata dah, dalam keadaan kita tak ada apa-apa, takkanlah kita tak ada keperluan hajat, setiap masa tu ada. Minta lah kepada dia yang perlu, kepada dia yang perlu, minta dengan Tuhan. Mungkin kita rasa kita tidak perlu, anak kita perlu, bini kita perlu, orang lain di sekeliling kita perlu. Sudah tu. Jadi doa, hak Nabi ajar, hak itulah yang paling baik. Hak itulah yang paling baik. Kalau kita boleh jadilah kita fikir kita saja, terhad. Dalam hadis ini juga menyebutkan tentang dosa. Jadi dosa ni pun kena berlindung juga dengan Allah SWT. Jangan kata kita berasa sedap hati, kita berasa sedap hati, kita berasa selesa, tak apa, kita kuat. Jangan begitu. Kena minta dengan Tuhan biar dia jauhkan kita daripada dosa. Itu nak. Lepas tu fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan banyaklah. Lepas tu kita akan ada lagi banyak lagi berupa ta'awudz Nabi SAW daripada kesengsaraan hidup, mendapat kecelakaan dan begitu gini. Waktu akan datang dan nampak dia tak ada. Kita sekat tu dulu malam ni. Wallahu a'lam. Akhir da'wana alhamdulillah. Astagfirullah.